Hello, selamat datang ke Luar Lita ya. Terima kasih kepada yang telah subscribe. Hari ini saya nak cerita tentang Khairul Idham Pawi ya. Isu ini tengah panas sekarang. Dalam sedikit masa lagi akan meletup ya. Saya tidak pasti bagaimana keadaan Khairul sekarang. Saya harap dia tidak patah semangat dan tidak tertekan dengan ketidaktentuan masa depannya dalam sukan perlombaan motosikal. Kita faham keluarga dan peminat Khairul merasa sangat marah dan sedih dengan apa yang berlaku ke atas pelumba itu. Apatah lagi selepas dia berkorban mengambil keputusan memotong sebahagian jari kelingkingnya bagi meneruskan karier dalam sukan lumba motor. Khairul menjalani pembedahan memotong sebahagian jari kelingkingnya itu pada bulan Ogos. Tapi pada bulan Oktober, iaitu kira-kira 2 bulan selepas itu, Petronas Sprinter Racing Team mengumumkan khidmat Superkip tidak lagi diperlukan pada musim depan. Petronas Sprinter Team ini tim sama saja dengan Petronas Sepang Racing Team, SRT ya. Cuma menggunakan nama Sprinter Racing Team untuk pasukan Moto2 dan Moto3. Dalam satu hantaran di Facebooknya kemarin, bapa Khairul, Pawi Omar meluahkan rasa kecewanya terhadap prinsipal pasukan Petronas SRT, Datuk Razlan Razali. Pawi berkongsi satu klip video menunjukkan 300 ekor lembu peliharaannya sambil menulis, "Mungkin inilah kejayaan baru bagi Superkip. Ini adalah hadiah podium pertama untuknya. 300 ekor lembu untuk diwarisi sebagai pengubat duka. Berkawan dengan lembu lebih baik dari berkawan dengan manusia bernama Razlan." Semalam Pawi meluahkan perasaan kecewanya dan marahnya terhadap Razlan dalam satu komennya di posting Facebook Rolling Media Express. Ini luahan Pawi. Yang pertama perlu dilakukan adalah singkirkan Razlan Razali dari sebarang jawatan dalam sukan permotoran dua roda di Malaysia. Kalau orang ini masih ada dalam mana-mana badan sukan permotoran dua roda di Malaysia, maka saya yakin dan percaya nasib yang sama akan berulang kembali kepada pelumba-pelumba Malaysia seperti mana yang berlaku terhadap Superkip sekarang ini. Maka saya yakin dan percaya nasib yang sama akan berulang kembali kepada pelumba-pelumba Malaysia seperti mana yang berlaku terhadap Superkip sekarang ini. Untuk pengetahuan semua peminat sukan permotoran dua roda di Malaysia, telah ramai pelumba Malaysia yang menjadi mangsa kerakusan mereka yang tidak mempunyai jati diri sebagai seorang anak Melayu Malaysia yang sepatutnya menjadi tempat untuk membela masa depan bangsa sendiri. Jika kita lihat dari sudut bangsa di negara kita ini, anak Melayulah yang paling ramai melibatkan diri dalam sukan permotoran dua roda ini. Walau bagaimanapun, tidak dinafikan ada juga teman-teman kita dari kaum Cina dan India terlibat sama sebagai penggiat sukan permotoran dua roda di Malaysia. Saya, Pawi bin Omar dan isteri saya sama seperti ibu bapa pelumba-pelumba yang lainnya bukanlah lahir dari golongan orang yang kaya raya. Kebanyakan kami adalah orang yang tidak berpendidikan tinggi dan tidak hidup mewah seperti orang lain. Tapi menjadi impian setiap ibu bapa ingin melihat kejayaan anak-anak dan anak bangsa berjaya dalam segala bidang yang mereka ceburi. Tapi apa yang menjadi penghalang kepada kejayaan ini perlu singkirkan terlebih dahulu. Selagi orang seperti ini ada, nasib pelumba dan sukan permotoran dua roda tidak akan dapat bergerak lebih baik dan adil di Malaysia ini. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahawa Razlan Razali adalah seorang yang tidak profesional, tidak patriotik terhadap negara bangsa dan tidak layak berada dalam kelompok sukan permotoran dua roda di Malaysia. Demi kelangsungan sukan permotoran dua roda di Malaysia, supaya boleh dijadikan sandaran kepada pelumba-pelumba dan penggiat sukan ini, apa yang perlu kita lakukan adalah menyingkirkan individu-individu yang menjadi makhluk perosak sukan permotoran dua roda di Malaysia. Sebelum ini pun bapa Hafiz Abdullah Harun juga membidas individu tertentu dalam sukan permotoran sebagai tidak patriotik selepas kontrak Khairul tidak dilanjutkan oleh Petronas SRT. Abdullah berkata dia sangat kecewa dengan apa yang berlaku dalam dunia permotoran negara ketika ini. Katanya Khairul adalah mangsa kepada kerakusan segelintir individu yang tidak mempunyai nilai patriotik dan menjadikan dunia permotoran sebagai satu cabang perniagaan. Saya sangat kecewa. Keputusan yang diambil oleh pengurusan ke atas KIP bukan satu keputusan yang tepat. Kita sendiri boleh fikir jari yang sihat jika dijentik pun sakit. Kenapa pengurusan boleh buat keputusan yang tidak betul kepada KIP?
Jujur saya cakap, semangat patriotik kita kosong. KIP adalah antara mangsa. Banyak benda yang saya nak kongsi, tapi saya tak mahu benda ini merebak dan menjadi lebih besar, katanya. Abdullah juga berharap Kementerian Belia dan Sukan menghentikan tajaan kepada pasukan Petronas SRT pada 2021 kerana pasukan itu tidak ada lagi pelumba negara. Saya amat kecewa dan betul-betul kecewa jika Kementerian Belia dan Sukan masih terus bagi tajaan untuk pasukan SRT pada tahun 2021 kerana bagi saya, kenapa nak habiskan duit rakyat untuk pasukan yang tiada pelumba Malaysia? Duit rakyat Malaysia bagi kepada pasukan SRT untuk pelumba luar. Saya tidak akan teragak-agak untuk buat sesuatu jika perkara ini diteruskan, katanya. Kita boleh faham perasaan bapa Hafiz sebab Petronas SRT memandang Hafiz sebelah mata ketika Hafiz tercari-cari pasukan baru selepas hilang tempat di Tek 3 KTM pada musim 2019. Okey, ini ulasan luar-lita. Saya sendiri tidak bersetuju dengan tindakan pasukan Petronas SRT. Khairul baru jalani pembedahan potong jari dia pada bulan Ogos dan 2 bulan kemudian dia dimaklumkan khidmatnya tak lagi diperlukan. Sepatutnya berilah Khairul berehat dahulu sehingga betul-betul sembuh dan musim depan boleh berikan dia peluang beraksi untuk membuktikan kebolehannya. Tindakan Petronas SRT ini terlalu drastik dan mengejutkan. Apa yang menyakitkan hati keluarga dan peminat Khairul, kata-kata negatif terhadapnya dikeluarkan oleh orang dalam pasukannya sendiri seolah-olah memperkecilkan kebolehan Khairul. Kata-kata sebegitu bukan boleh menaikkan semangat tapi menyebabkan Khairul rasa hilang semangat. Memang betul Petronas SRT adalah pasukan perlumbaan profesional dan mementingkan keputusan yang baik. Tapi pasukan itu perlu sedar sebahagian besar pendudukan mereka adalah menggunakan duit rakyat Malaysia. Petronas SRT ambil bahagian dalam semua kelas perlumbaan MotoGP, Moto2 dan Moto3. Ada 6 orang pelumba. Takkanlah tak boleh berikan tempat untuk sekurang-kurangnya seorang pelumba tempatan. Petronas SRT boleh berikan tumpuan kepada kelas MotoGP, tapi untuk kelas Moto2 dan Moto3 sepatutnya boleh berikan tempat kepada pelumba tempatan. Seorang di Moto2 dan seorang di Moto3. Kelas Moto2 dan Moto3 boleh digunakan sebagai platform untuk program pembangunan advanced stage atau tahap tinggi untuk pelumba negara. Bermula dari kelas Moto3 dan kalau tunjukkan prestasi baik, naikkan ke kelas Moto2 dan selepas itu mungkin boleh naik ke kelas MotoGP. Ramai mungkin lupa bahawa Khairul merupakan satu-satunya pelumba Malaysia yang pernah menang perlumbaan di kejuaraan motosikal dunia. Disebabkan kemenangan Khairul itu lagu negaraku berkumandang sebanyak 2 kali di litar MotoGP. Pada musim penuh pertamanya di Moto3 pada 2016, Khairul menang Grand Prix Argentina dan Grand Prix Jerman. Sebab itu bagi saya isu ini agak sensitif sebenarnya. Tapi saya yakin Khairul masih ada peluang untuk beraksi dalam perlumbaan musim depan. Jangan lupa kita ada sebuah lagi pasukan iaitu 1SOX TKKR SAG. Pasukan itu ada memberikan reaksi terhadap kekecewaan yang diluahkan oleh bapa Khairul. Ini yang ditulis di Facebook 1SOX TKKR SAG Team. Adeh, sabar Bang Pawi Omar. InsyaAllah ada tu nanti, tengoklah. Buat masa ini kalau TKKR ada fun, confirm ambil punya. Kita cubalah usaha, mana tahu ada rezeki nanti ya bang. Saya rasa terharu dan memuji sikap patriotik ditunjukkan oleh 1SOX TKKR SAG. Pasukan itu juga memberikan peluang kepada pelumba negara Kasmar Daniel Kasmayuddin dengan kontrak selama 3 tahun. Walaupun Kasmar Daniel gagal memungut separang mata pada musim pertamanya tahun ini, 1SOX TKKR masih berikan peluang kepada Kasmar Daniel untuk timba pengalaman dan meningkatkan prestasinya pada musim depan. Kita tahu pasukan 1SOX TKKR bergelut mencari penaja dan Kasmar Daniel hampir tak dapat teruskan perlumbaan pada musim 2020 kerana masalah kewangan. Jadi saya fikir lebih baik duit rakyat yang diberikan kepada pasukan Petronas SRT itu disalurkan kepada pasukan 1SOX TKKR SAG. Bagi saya 1SOX lebih layak menerima dana daripada kerajaan, termasuk dari Petronas sendirilah sebagai sebuah syarikat GLC. Mungkin Petronas atau GLC lain boleh bekerjasama dengan 1SOX. Dalam hal ini saya memuji kesungguhan kerajaan Indonesia untuk membangunkan pelumba-pelumba mereka. Sebelum ini Indonesia agak ketinggalan berbanding Malaysia. Saya banyak baca komen-komen daripada peminat MotoGP dari Indonesia. Mereka banyak memuji kerajaan Malaysia yang banyak melaburkan duit bagi memberikan peluang kepada pelumba tempatan beraksi di pentas antarabangsa. Sekarang kita lihat Indonesia bakal ada pasukan sendiri di Moto2.
Dimas Eki Pratama cuma sempat beraksi semusim di pentas Moto2 pada 2019, tapi diberikan peluang untuk kembali bersama pasukan Mandalika Racing Team. Kesungguhan Indonesia juga dapat dilihat apabila negara itu sedang membina litar antarabangsa Mandalika di Lombok bagi menganjurkan kejuaraan MotoGP. Ketika Indonesia mencontohi Malaysia dalam pembangunan sukan lumba motosikal, negara kita seperti sudah lari dari matlamat dan objektif asal. Sekarang nampaknya bukan lagi soal hendak membantu pelumba tempatan, tetapi lebih kepada penjenamaan dan mengejar kejuaraan semata-mata. Nak kejar boleh kejuaraan-kejarlah di MotoGP tapi untuk Moto2 dan Moto3 ni, bagilah peluang untuk pelumba-pelumba tempatan. Apapun saya yakin Khairul akan dapat beraksi musim depan bersama pasukan One SOX TKKR SAG. Saya sangat optimis. Kalaupun One SOX tak dapat dana mencukupi daripada kerajaan, saya yakin ramai peminat sukan lumba motosikal tempatan sanggup menghulurkan derma sedikit seorang RM10 ke, RM5 ke kepada pasukan One SOX TKKR bagi membolehkan Khairul beraksi pada musim depan. Sama-samalah kita doakan supaya Khairul mendapat tempat musim depan. Kalau bukan kita, siapa lagi hendak sokong anak tempatan? Saya King, jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye, adios amigos, sampai kita ketemu lagi.